Rohamnya, Muda Husna dan juga Nick. Okey. Malam ni kita nak masuk ke bab 32, kenapa tidak mahu solat. Jadi Puan Roha, insya-Allah malam ni kita ada special sikit di penghujung nanti. Sebelum tu kita nak sembang dulu pasal bab 32 lah. Okey Puan, bismillah. Mukadimah, kenapa Puan Roha masukkan tajuk kenapa tidak mahu solat ni dalam buku Allah Sayang Kita. Bismillah Puan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya-Allah. Assalamualaikum. Encik Amir dan Husna dan juga Masya-Allah. Sihat Alhamdulillah. Dan terakhir kita, subhanallah. Alhamdulillah nanti. Okey, jadi bab yang ke-32. Kenapa tidak mahu solat, Masya Allah. Tajuk ini berkaitan dengan remaja lah. Sebab saja Alisa atau saja saya seusia lah lebih kurang. Ada yang seusia Husna dan juga seusia seusia Allah buat itu namanya. Nick. Husna dan Nick, Masya Allah. Ya. Jadi kita lihat solat lah, ramai remaja hari ini, termasuklah pelajar IPC, walaupun mereka ni orang yang berilmu, dah masuk IPC kan, tapi mereka lalai mereka dalam solat. Masya-Allah. Jadi nak ceritanya kat sini, solat ni adalah anugerah Allah. Anugerah tu apa? Hadiah. Macam kita kan, terima anugerah dengan hadiah tu berbeza. Kalau hadiah tu special juga, tapi anugerah ni macam kadang-kadang dia buat majlis kan, dia buat majlis. Contohnya orang penari dia nak panggung. Nak panggung dia buat majlis. Nak beri, yang beri tu siapa? Bukan orang biasa-biasa. Bukan orang yang mungkin raja. Kan, mungkin agung lah sebagainya. Masya Allah. Tapi solat ini anugerah yang diberi oleh Allah sendiri kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantaraan. Kalau wahyu tu, ayat-ayat suci Al-Quran Allah bagi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan itu malaikat Jibril, tetapi tidak dengan ibadah solat. Macam haji, zakat, apa lagi dan sebagainya melalui malaikat. Tetapi solat ni Nabi sendiri naik ke langit untuk terimanya. Masya Allah. Jadi itulah kelebihan solat. Tetapi ramai, bukan remaja satu yang Cik Amir ni kita Husna, bahkan mak-mak remaja tu, kepada remaja sendiri, macam tak menghargai hadiah, tak menghargai anugerah yang Allah bagi ini. Tandanya mereka abaikan, mereka biarkan masa berlalu tanpa solat. Jadi kita lihat, Masya Allah, baiknya Allah ni bukan dibagi solat wajib satu lima. Bahkan diberi dengan solat-solat sunat yang lain. Bahkan solat sunat ni banyak, lebih banyak daripada solat wajib. Kan? Okay, contohnya kita lihat. Saat kita gembira, Allah bagi kita solat. Apa ni? Solat hari raya. Kan? Hari raya kita gembira kan? Baju baru, semua langsir baru. Ada baru, semua baru lah. Sampai kita ada baru juga. Jadi, betapa kita happy, gembiranya hari raya, sehingga kan Allah anugerahkan solat. Itu solat hari raya. Masya Allah. Kalau kita gembira, lawan sedih. Sedih tu kita kena solat juga. Contohnya apa? Kecewa, risau, bimbang. Kalau kita solat hajat, supaya hati kita lapang. Kita risau nanti kan, aku ni begitu tak ni? Aku ni berjaya ke tidak? Jadi kita risau, kita bimbang, jadi kita solat hajat. Masya Allah. Lagi apa lagi? Kita sedih. Sedih contohnya tak hujan. Tak berlaku dah kemarau ni. Di teknik tengah kita buat di padang. Solat istisqa. Minta hujan. Masya Allah. Minta solat juga. Dan satu lagi kalau macam contohnya hujan dengan nanti. Keliru. Nak buat pilihan. Nak pilih jodoh, ramai sangat masuk minang kan. Jangan lupa, solat juga. Solat apa mesti tahu kan? Solat istighfarah. Jadi Masya Allah. Jadi banyaklah orang yang solat duha, solat taubat, solat musafir, banyak sangat. Jadi Masya Allah betapa Allah sayang kita. Cik Amin, dan Husna.
Allah beri kita solat tu. Sebenarnya bila kita solat kita sujud. Saat itulah kita rasa tenang. Kalau kita rasa kecewa, rasa sebab apa kita solat. Jadi ikhlas sedikit lepas dulu ya, Cik Amir. Okey. Jadi Puan Roha, untuk bab kali ni Puan Roha kembali ke dalam situasi student lah. Puan Roha kongsikan tentang ujian amali solat bagi pelajar Puan Roha lah. Jadi nak minta Puan kongsikan lah kisah tu dengan kita malam ni. Bismillah Puan. Okey, Masya Allah. Sebenarnya ujian amali solat tu adalah kita panggil kerja lah. Kerja khusus ataupun kerja amali yang ada markah. Yang ada markah. Di mana dalam penilaian tu ada satu item lah, iaitu amali solat. Masya Allah. Alhamdulillah lah sebab masih ada. So kita terfikir, kalau lah tak ada ujian amali solat ini, kita sebagai ustazah lah ataupun ustaz tak tahu pelajar kita tak solat. Kita mungkin tahu tapi kalau kita sekadar tahu saja. Tapi bila ada amali solat, baru kita tahu bahawa pelajar kita ni tak solat. Bahkan pada pandangan mereka, daripada tak solat langsung, itulah solat 2 waktu saja. Masya Allah. Sebab ada belajar ni dia macam dia macam dia baik lah. Sebab apa? Sebab kata saya sangat cukup solat 2 waktu saja. Zuhur dengan asar lah mungkin. Ataupun solat maghrib isyak. Yang lain tak nak solat. Saya kira baik lah Ustaz. Maksudnya ada juga solat daripada orang yang tak solat langsung. Dia kata itu bukan baik. Sebab apa? Awak tak boleh samakan solat ni dengan matematik biasa. Kalau matematik betul lah. 4 tolak 1, 5 tolak 1, 4. Atau 5 tolak 2, 3. Tapi dalam solat, 5 tolak 1 kosong dah. Sebab solat tu aiman juga. Solat tu tiang agama. Kalau awak tinggalkan solat walaupun 1 waktu, awak dah lupa dah agama awak itu agama Islam. Mula-mula memang awak tinggal 1. Lama-kelamaan 2. Lama-kelamaan 3, 4. Dan sebenarnya ada satu, bukan 1 lah, 2 atau 3 pelajar saja. Dan saya mereka tak tahu solat. Tak pandai dah. Bukan tak tahu solat, ambil rukuk tu tak tahu dah. Saya tak tahu saja dia macam budak kedua lah. Step by step. Yang tuan aku lah yang lelaki tu. Lelaki tu, yelah sebab kita perempuan kan dia lelaki. Saya minta tolong kawan dia, ajar. Kesian sangat. Menampak muka tu. Dan dia macam sebab sebab tak pandai solat. Sebab solat ni kan macam kita solat, kita tidur, kita tenang. InsyaAllah kan. Dan satu lagi, Encik Amir, Nik dan Husna, sebab saya dah mengajar Politeknik ni dah 21 tahun. Seusia dengan Husna kot dengan Nik, lebih kurang. 2000 ni dah ada kat dunia belum? Dah hari tahun berapa? Jadi, Kak Roha dah 2000 tu, masa tu bujang lagi, 23 tahun. Dan ada pelajar sebaya. Dengan Kak Roha ada kita pelajar yang lebih tua. Maksudnya lebih berusia. Sebab tu teknik ni kan bebas. Berapa pun boleh masuk. Dan ada yang dah kahwin lah. Saya dah kahwin. Maksudnya lelaki tu memang suami orang. Kita pula bujang mengajar buat kahwin. Masya Allah. Cabaran juga tu. Jadi nak cerita kat sini. Kalau dulu kan, dulu terlihat pelajar ni dengan sekarang sangat berbeza. Kalau dulu pelajar ni dari segi solat, alhamdulillah. Dari segi pakaian disusahkan lah. Apa lagi? Dari segi pemakaian dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita kata boleh perfect lah, hampir sempurna. Tetapi sekarang bila dah hirang masa, kan masa Allah bersabda. Masa akan datang lebih teruk daripada masa sebelumnya. Bayangkanlah 20 tahun lagi. Bimbang memang pelajar tak tahu solat. Itu yang kita takut. Okey, jadi apa yang saya lihat lah, perbezaan tu sangat ketara. Dah 20 tahun kan. Sejak masa tu berlalu, tanpa kita sedar. Dan kita lihat kerosakan pelajar ni tanpa kita sedar. Masya Allah. Dan pelajar ni, kita tengok macam kata-kata kita sebagai pensyarah dia memang dah tak ambil peduli dah.
Lantak kau lah nak cakap apa kat aku. Yang penting aku nak buat apa yang aku suka lah. Itu jelas di hari ini. Dan memang itulah yang boleh buat. Kita panggil apa istilah buat dono kan. Buat tak tahu je. Buat tak tahu kita cakap benar. Memang dia buat tak tahu. Walaupun dia tu seusia anak kita. Kita nak buat macam mana. Baru ni, yalah kalau kita buat sesuatu. Adalah mak bapak hantar tu juga. Yang dan sebagainya. Jadi itulah kita lihat. Ni, Cik Ambil. Macam amal di solat tu satu platform lah untuk kita mengenal pelajar mana yang solat, pelajar mana yang tidak solat, dan juga ada kita pelajar yang memang dah tak pandai solat. Dan saya juga bimbang lah sebab untuk yang beberapa tahun ni amal di solat dah dimausuhkan. Dah macam dah tak ada. Yang adanya cuma yang disebut hafazan. Dan juga membaca ayat-ayat dalam solat. Kalau dulu kita buat solat sekali kat praktikal. Maksudnya seorang-seorang lah kita tengok. Okey, takbir macam mana tu kita boleh berhenti pergerakan tangan. Tapi saya ni sendiri buat gitu. Tetapi ni kan online kan. Jadi masa tu agak terhad. Sebab apa? Sebab kan pelajar ni walaupun kelas kita tak boleh online sekejam tak boleh. Sebab apa? Pelajar ni kita punya data tak cukup. Mereka lagi kelas 8 sampai 5. Kalau kita guna semua untuk kita kejam, cara lain lagi, jadi tekanan pelajar tu. Kadang-kadang internet di sini dah tahu pun. Harap-harap tahun depan berdasarlah kita bersemuka. Bersemuka ni lain sikit rasanya, lain sikit. Betul. Dan satu ketika saya pernah tanya pelajar, ni kelas ke akhirat. Saya sebut nama seseorang ni macam Muhammad Afif. Masa kelas saya main game tak? Dia mengaku. Ya, saya main game. Sebab apa itulah yang anak saya buat sekejap ni. Saya fikir, ya Allah, sebab saya nampak anak saya, anak saya dah suami ni. Cikgu online je main game. Dia macam, kan komputer kan bisa tab ni untuk cikgu mengajar. Tab ni untuk dia main game. Dia buat macam tu, minimize kan. Lepas tu dia tutuplah kamera. Allah. Anak-anak teman sekarang tu kan sudik je kat situ. Kita pun doa je lah. Marah banyak hati lah. Faham. Dan dia buat. Itulah cara cara. Okey. Apa ni, kita serah pada Nick untuk soalan seterusnya. Bismillah Nick. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Amir, Puan Roha dan Husna. Saya ada satu soalan. Okay, dalam bab ni, Puan ada menyebutkan bahawa telah banyak program keagamaan yang dibuat, tetapi bilangan pelajar yang tidak solat dan tak lengkap solat 5 waktu makin meningkat. Padahal mereka ni tahu bahawa solat ni, kalau tinggal solat ni berdosa. Jadi pada pendapat Puan, apakah punca-punca keadaan sebegini yang berlaku? Adakah puncanya dari diri sendiri, didikan ibu bapa atau punca lain-lain? Okey, ni kita cakap tentang remaja lah ya. Okey, terima kasih Husna. Okey, jadi punca memang banyaklah kalau kita kita fokus pada remaja. Iaitu yang pertama pengaruh kawan-kawan atau kerakan sebaya. Sebab apa? Pelajar yang baru kita ni dia dah keluarlah dari aturan sekolah dan juga keaturan mak ayah. Kan, jadi pelajar ni memanglah satu ada macam tidak sekolah. Kita masuk kelas dia bangun berdiri macam pelak-pelak juga tak payah ni bukan sekolah, tak boleh berdiri. Kemudian beri salam sebagainya lah. Kemudian masa pertama tu memang baik. Memang baik, taat. Sambil bapak lah, kita cakap dia dengar. Dan semester 2 lah. Semester 2 mereka dah tinggal di rumah sewa. Sebab semester 1 wajib tinggal di asrama. Dia tinggal di asrama adalah peraturan undang-undang, kena pergi masjid, ada program keagamaan, okey. Tapi bila semester 2 mereka dah mula tinggal dengan rakan-rakan di rumah sewa. Di sini lah bermulanya watak ataupun perubahan watak mereka. Daripada yang solat, kepada tidak solat. Mungkinlah ada pelajar mengadu kat saya ni dah lama
lama tinggal solat. Sebelum solat pasti kadang-kadang. Nah, kenapa? Dulu satu saya bagus. Saya kata, ngaku dah saya okey. Tapi bila saya dengan kawan, nampak kawan tu tak solat, saya macam tak pengaruh. First tinggal solat saya kata. Pertama tinggal solat saya menyesalkan. Mesti awak rasa gelisah. Betul. Tapi dah lama-lama, awak rasa okey kan? Betul tak? Sebab apa? Sebab hati awak dah keras. Hati awak ni dah banyak sangat dosa sampai kan awak tak rasa dah dosa tu ataupun tak rasa bersalah kita buat dosa. Macam itu yang kita takut lah. Jadi pertama pengaruh kawan. Satu lagi kawan kan. Yang pernah saya cerita dulu. Ada di kalangan mereka buat syarat. Kamu kalau tak ada kapal, jangan kawan dengan kami. Kamu kalau tak pakai wajib, jangan kawan dengan kami. Dia macam ada geng tau, geng. Geng tu macam kita kena kita panggil identiti yang sama. Kalau pakai wajib semua. Kalau pakai ketat semua. Kalau bersolek semua jadi orang sana. Dia bersolek tu mengalahkan perkara. Kalau kasut tinggi. Kata ya Allah gini budak ni. Itu pensyarah tak macam tu. Jadi confused ni pensyarah tu gini. Jangan. Itu lagi satu apa? Saya satu kes ni. Pelajar ni budak tahfiz. Sebab saya tadi tahfiz, dia beri ngaji bagus. Itu tak nak ngaji awak. Itu agama ke? Satu kawan dia kata. Ni tahfiz tak sah. Waktu yang tahfiz tu marah. Macam nak sembunyikan dia punya belakang-belakang. Lepas tu saya sidik-sidik. Rupanya kerana awak solat tak? Tak juga. Budak tahfiz ni tak solat. Kata awak sepatutnya yang awak di rumah awak ni solat. Tapi kenapa awak ikut dia tak solat? Nampak tak pengaruh kawan tu sangat besar? Rasulullah pun pernah bersabda kan, kalau kamu nak tahu diri awak ni, diri seorang, lihatlah kawan di sana. Kalau kawan kita baik, baiklah. Kalau kawan kita tak baik atau kawan anak kita tak baik, dia akan mempengaruhi anak-anak kita. Itu yang saya risau lah. Sekarang ni anak-anak okey lagi lah sama, nanti dah keluar pergi IPC, duduk pada besar, supaya komuniti lebih luas. Kat situ dah kita perlu kita sebagai ibu lah doa dan sebagainya. Okey, yang kedua punca tadi jadual yang rapat selagi genit sebab rindas sekarang PGPR kira-kira asalnya semasa bersemuka saya pernah melihat jadual pelajar daripada pagi sampai petang non-stop. Saya tanya, masa rehat awak dah kelas juga? Kata, ya tak dah sebab pesyarah tak cukup masa nak buat masa lain. Lepas tu macam mana awak salat? Lah salat. Ikutlah kalau pesyarah bagilah. Kalau pesyarah tak bagi, tak salat lah lagi. Misalnya. Sebab rehat, kadang pesyarah bagi rehat juga, pelajar ni memilih untuk makan. Sebab dah lapar kan? Jadi mesti tensi dah makan ramai pula, beratus sebagainya. Kemudian nak salat dah kasih. Jadi apa yang saya buat, kalau kelas saya, sekarang kita boleh pelajar. Dah soal tu belum? Kalau belum, saya kata awak pergi sekarang, pergi surau. Maksudnya saya bagi masa awak dalam 10 minit saja. Kalau perempuan bagi ramai sikit, tapi jaranglah perempuan tak solat, dia lelaki. Lelaki tak solat. Tapi ada juga perempuan tak solat, jarang lah. Jadi, ikhlas cara saya. Jadi, tanya pelajar. Kadang-kadang pagi tu pukul 8, budak ni masuk kelas, kata awak pergi pun tak? Tak, saya kata aku pergi sekarang, saya sudah kodok. Jadi orang tahulah dia tak solat subuh. Dia pergi surau, pergi kodok solat. Tapi kalau awak tak nak tahu awak ni kodok, awak sembahyang lah. Dua rakaat kasih baca kunut. Seolah-olah macam awak ni solat duha lah. Nanti awak rasa awak ni orang baik, padahal kodok subuh. Sebab apa? Sebab awak angkat baca kulit, Allah begini. Orang tahu awak ni kodok subuh. Sebab kulit tu apa ni kita panggil sunat ni kan. Tak apa kita solat kalau tak buat. Maksudnya nak jaga haid kita. Diharuskanlah macam tu Amir. Mana datang pejabat pukul 8 masuk surau solat. Ni ada tak Tuhan. Sebenarnya sebab kodok subuh. Sebab apa? Sebab aku tak sempat nak panjat. Allah. InsyaAllah macam-macam kan ragam manusia ni.
Okey, lain itu utamakan kerja khusus buat assignment, buat tugasan, kerja kumpulan sibuk sangat sampai tak sempat nak solat lama-lama, masa tengah solat okey tu. Orang bukan Islam tak solat okey tu, berjaya tu. Jadi itulah punca mereka tak solat. Ada lagi malas. Memang adalah pelajar kita ni memanglah kita sibuk kan, kita tak usaha. Awak kan balik kerja, rasa tak malas? Malas nak masak. Ada yang tengok tu malas nak mandi. Sebenarnya juga Cik Amir. Malas nak mandi. Tapi tak ada kat malas nak tidur kan. Masya Allah. Tu malas tu memang kena buang lah. Kena tipis. Dan last lah ralik dengan game. Dia adalah pelajar. Saya ada pelajar tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa tadi? Sebab dia main game. Bila main game, dia ralik sampai pukul 2-3 pagi dah tidur lewat. Subuh memang tak salat. Kan? Itulah. Dan satu lagi yang berajar kas, dekat buku pun ada ni. Ada di main game sampai pagi. Sebab dia ada rumah ayah kan duduk asrama, tak ada orang nak tegur nak sihat. Jadi dia main game sampai pagi. Sampailah dia percaya nasihat dia. Sebab dia macam tak tahu dia nak urus masa. Itulah kita rasa antara punca lah. Okey, Puan Rohal. Malam ni kita ada soalan lah sebelum saya serah pada Husna. Kalau perasan siapa nama ni? Acapan. Kawan dia orang ni kot. Assalamualaikum. Boleh saya tujukan soalan? Apa pendapat Puan remaja melakukan solat atas sebab sesuatu seperti hadiah, ganjaran, adakah masih relevan sebagai tarikan untuk ibadah? Dia solat tu sebab ada dapat satu. Solat dapat macam budak kecil lah kan. Kalau puasa dapat sekian. Remaja pun ada lagi macam ni. Macam pelik. Tak apalah, Puan Rohan jawablah. Bismillah. Okey, Masya Allah. Dia juga tak tahu tak ni tanya mana. Okey, jadi sebenarnya itu adalah satu cara untuk menarik kita ke arah agama. Mungkinlah kita katakan boleh. Sebab satu ketika kami lah di jabatan kami, itu jenis agama lah, membuat satu program. Jadi program ni bukan berkaitan dengan solat lah, tapi kita bagi sesuatu, contohnya pelajar perempuan cukup aurat, kita bagi dia sebagai ganjaran. Dan saya sendiri, Cik Amir, saya pernah juga sentiasa memberi anugerah. Kadang-kadang saya belajar satu solat, maksudnya diharuskanlah, dibolehkan. Maksudnya untuk menggalakkan dia solat sampailah sifat hadirnya rasa ikhlas dalam hati dia untuk solat. Macam kita lah, Cik Amir, kita nak kereta kan. Kita pakai tali pinggang sebab apa? Mungkin sebab takut disambung. Ikhlas kan? Memang asal dia buat tak ikhlas, tapi lama-kelamaan dia dah biasa, dia akan buat. Sama juga dengan ibadah. Ibadah ni sebab mungkin ada remaja yang memang hidup dia memang tidak secara agama. Memang dia hidup daripada keluarga yang kita kasih, yang tak solat, yang tak mengamalkan agama dan masyarakat. Dia rasa macam pelik. Tetapi bila kita memberi sesuatu sebagai kisahnya ganjaran dan dia rasa seronok, tak mustahil satu hari nanti Allah buktikan hati dia untuk dia teruskan solat. Dan mungkin juga kita yang sebagai penggalak lah, yang memberi galakan tadi, pahala pun dapat kat kita. Kan? Sebab apa? Sebab kita dah pencukus dia cukupkan solat. Dan saya duduk kat ni memang buat macam tu, Cik Amir. Memang kita galakkan macam rakan-rakan dari hospital lain lah. Kita buat satu program, kita beri sesuatu. Contoh kalau di program ni pun ada, kita bagi handphone. Handphone pada pelajar perempuan untuk rasa dia pakai handphone. Kita bagi token, boleh, tak salah. Itu adalah satu galakan. Dan benar kalau kita dapat kita mampu buat macam tu. InsyaAllah bagi kita pahala kan. Seperti galakan juga kepada kita. InsyaAllah. Umat Islam ni dia mungkinlah dia tak akan buat kebaikan kalau tak ada syurga contoh. Tapi kalau orang yang tahap kalau sekolah tahap iman tinggi, dia buat memang tak mengharapkan syurga. Kan? Betul tak?
Jadi kalau orang awam ni, dia buat, mesti dia nak syurga apa. Tak salah, memang Allah sediakan syurga sebagai balasan. Moga menjawab acapan. Okey. So serah pada Husna untuk soalan seterusnya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Puan Rohan, Cik Amir dan Nik. Salam. Seperti yang Puan katakan dalam bab ini, solat 5 waktu bagi pelajar tidak cukup solat 5 waktu bagi pelajar sangat biasa dan terlalu ramai yang memandang remeh perkara ini. Jadi bolehkah Puan berkongsikan cara untuk menegur ataupun mengajak individu ataupun remaja untuk solat sama-sama macam tu? Okey, terima kasih. Tadi saya silap nak panggil Dik Usma tadi. Okey, terima kasih Usma. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Okey, ada dua lah. Kita boleh buat pertama cara panggil organisasi secara berkelompok dan juga secara individu. Saya pernah Encik Amir satu hari, kebetulan kelas saya memang pukul 2 sampai pukul 5, 3 jam. Dan memang masuk waktu asar, okey dah azan. Kebetulan jabatan ni dekat dengan masjid. Saya bawa mereka semua pergi masjid. Jom kita solat jemaah. Boleh? Tak salah. Sebab itu dalam waktu kita kan. Bukannya kita kacau waktu orang lain. Jadi habis solat tu betul balik lah. Tak boleh sama. Kan? Maksudnya itu latihan kita. Maksudnya semasa tu saja. Semasa tu kan juga asrama. Masjid tu dekat dengan asrama. Dan kebetulan jabatan dia tu memang dekat dengan masjid. MasyaAllah. Jadi kita buat terus. Kan? Jadi kemudian sama kalau individu lah. Kalau yang kedua tadi kita tadi, saya suruh dia pergi solat lah. Pergi keluar, pergi solat sekarang ke surau, pergi solat sekejap. Pergi surau tau, jangan pergi makan pula. Kemudian dia pergilah ke surau. Beberapa orang lah, geng dia. Okey, kemudian satu lagi, kalau kita ni ada satu kelab. Nama kelab itu kelab Rakan Muda Masjid. Jadi, macam kadang macam saya ni dah dewasa bersama mak-mak mereka kan. Macam mereka macam membebel lah. Kan ni contoh. Kan. Membebel aja kecil satu. Saya suka membebel. Saya suka bagi mereka fikir. Okey, jadi Rakan Muda Masjid kan remaja. Jadi dia bisa tarik remaja. MasyaAllah. Saya nampak Rakan Muda Masjid itu teknik ni aktif sangat. Kalau zaman sebelum kan aktif. Jadi banyak mereka buat program, buat minggu, contohnya minggu untuk aurat, minggu solat, itu apa sah. Dan apa ni, saya lihat memang berjaya. Ada setengah rumah ni memang tak pandai ngaji. Bukan kalangan KRMM tu, kelab Rakan Muda Masjid, mereka mengajak mereka pergi masjid. MasyaAllah. Satu program yang berjaya lah. Dan satu lagi kalau kita lihat program apa ni, memberi duit belanja. Yang ni pernah juga komuniti buat Cik Amir, Husna. Kan berapa yang satu ketika dulu lah sebelum pandemik kan. Bahagian masjid bagi duit belanja kepada anak-anak yang datang sikit. Untuk hak subuh. Bagus lah. Itu pun kadang saya buat juga kat kelas aktif. Tengoklah. Sebab saya suka memberi. Kalau siapa yang aktif kan, saya bagi. Sebagai apa? Kita panggil semangat lah. Semangat. Dia lah pen bahasa siapa kan bagi. Okey. Itu sajalah. Satu lagi, kita dengan cara start edit dulu kan. Dia macam kita tak pergi ke tempat yang baik-baik. Dia pergi ke tempat yang macam bawah jambatan, kelab, untuk tarik anak-anak remaja. Cara Ustaz Azhar pun, Ustaz Azhar itu pun bagus juga. Kan, tarik remaja.
Okey, Puan Roha. Dah. Kesimpulan untuk bab 32. Kenapa tidak mau solat? Okey, kesimpulan ni. Jadi kita lihat, saya ni sebenarnya sebagai tutor suka pesan kepada pelajar tentang solat. Biasanya di akhir semester, antara pesanan saya, jangan tinggal solat. Sebab apa? Solatlah yang menentukan kehidupan masa depan awak. Kalau awak perasan, kita tak pelajar, kalau kita perasanlah solat ni melatih kita pertama masa, menjaga masa. Jadi orang yang menjaga masa, insya-Allah dia sangat berdisiplin. Sebenarnya inilah kejayaan awak akan datang. Bukan dunia saja, bahkan akhirat. Jadi lagi saya pesan kepada pelajar saya, kita kata awak ni sangat untung. Sebab apa? Allah sangat baik kepada umat Nabi Muhammad. Awak buat salah berkali-kali pun, awak tak solat, tak tutup aurat, tetap Allah bagi awak makan. Tetap Allah Ta'ala bagi awak udara, sihat dan sebagainya. Saya suka bagi contoh Nabi Adam. Contoh Nabi Adam kan, buat kesalahan satu saja tapi Allah balas 3. Tiba-tiba baju mereka terlucut. Kemudian dipisahkan suami isteri dan dicampak ke dunia. Dia kata, kalau katakanlah awak semalam ataupun tak semayang subuh, tak semayang kan, tak solat isyak semalam. Tiba-tiba nak keluar rumah tak boleh sebab keluar asyik terlucut saja. Macam mana? Ataupun tak boleh makan. Macam mana? Jadi itulah kita Allah sangat baik dengan kita. Jadi jagalah solat. InsyaAllah hidup awak, hidup semualah akan selamat dunia akhirat. InsyaAllah. Itu sajalah penutup insyaAllah. Bangga malam ni kita. Okey, so panjang malam ni sebenarnya ni. Itu tadi baru bahagian satu Husna ni. Kita sebenarnya malam ni sebenarnya memang macam mukadimah tadilah Puan Roha cakap ni, terakhirlah kita dengan kita punya adik praktikal ni lah. Kita sebenarnya nak ucap terima kasih banyak pada Nik dengan Husna untuk berapa minggu 2 bulan lah kot 2 bulan. Sedap tak sedap. Jadi sebenarnya nak minta sikit ucapan lah kalau boleh. Siapa nak start dulu? Nik ke Husna? Sepanjang sesi ni apa yang korang dapat ke? Apa yang korang belajar ke kan? Lepas ni kita nak bagi Puan Roha buat kesimpulan. Korang ni okey tak okey buat live ni? Bismillah. Siapa nak start dulu? Nik ke Husna? Bagilah ucapan. Saya pula bagi saya memang terima kasih banyak lah. Pasal sangat membantu dengan soalan-soalan yang sangat membina. Yang itulah daripada 15 minit jadi setengah jam. Memang padulah korang punya soalan. So saya serah Husna dulu kot. Bismillah Husna. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tak sedia lagi lah sebab mengejutkan. Tapi tak apa, saya cuba. Sepanjang saya live bersama Encik Amir dan juga Puan Roha dan juga Nik, terlalu banyak sangat ilmu yang saya tidak pernah tahu dan tidak pernah explore selama ni. Walaupun yang kita bedah hanyalah satu buku, tapi dalam satu buku tu saya macam sedar terlampau banyak ilmu dan memang sangat berguna untuk saya. Dan terima kasih juga kepada Encik Amir kerana telah memberi peluang kepada saya dan juga Nik untuk melakukan live. Sebenarnya kami tak biasa nak melakukan live seperti ini dan ini merupakan live kali pertama dan sangat ditambah lagi dengan live bersama penulis iaitu Puan Roha. Jadi perkara ini sangat-sangat menggembirakan lah macam tu. Dan sangat berharga buat kami berdua. Baik, itu sajalah daripada saya. Okay, Nik. Bismillah, Nik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, terima kasihlah saya ucapkan buat Encik Amir kerana memberi peluang saya dan Husna untuk sama-sama join Encik Amir buat live bersama penulis. Orang kata pengalaman yang amat berharga lah sebab saya pun
tak pernah buat live dekat Instagram. Encik Amir ni first time lah buat live kat Instagram. Lepas tu bila buat live ni dia tingkatkan apa orang kata, confident diri lah juga untuk berhadapan bercakap dengan depan orang dalam kamera kan. Dia bila cakap face to face dengan depan kamera dia lain. Lepas tu sepanjang live selama 2 bulan ni banyaklah perkara yang saya dapat selain very confident macam Husna kata. Terlalu banyak ilmu yang dapat. Contoh kita setiap minggu kan satu bab. Sebenarnya satu bab tu nampak macam sikit tapi sebenarnya banyak benda-benda yang boleh kupas, ilmu-ilmu yang banyaklah daripada satu-satu bab tu. Bukan sekadar dalam bab tu saja. Boleh dikembangkan lagi. Itulah saja daripada saya. Okay, Puan Roha. Tadi kata akhir SEM ada nasihat untuk student. Ni SEM akhir ni diorang Lepas ni konvo ni dia nak konvo lah. So saya bagilah. Ibarat diorang ni student Puan Roha. Macam pelajar lah ni. Apa kata-kata. Live ni satu dunia tengok ni. Bismillah. Okey, pertamanya tahniah lah. Tahniah buat Nik dan Husna. Alhamdulillah. Sebenarnya pertemuan kita ni pun adalah dalam perancangan Allah kan. Jadi Masya Allah Kak Roha pun Kak Roha lah kan sister lah dengan itu Husna dan Nik Masya Allah macam anak sendiri sebenarnya Encik Amir kan. Usia tu lebih ke anak Ustazah lah. Okay. Jadi nasihat Kak Roha kepada kakak tu sebagai mak tu sebagai cikgu ikutlah tengoklah banyak pesyarah ke orang tua semualah. Yang pertama Kak Roha kita nasihatkan tetapkan matlamat lah. Sebab kita hidup kat dunia ni mesti ada matlamat. Kalau satu lagi kalau dengan belajar Kak Roha suka ukur hidup kita seperti tali inci. Tali inci tu tak? Tali tape ni. Tali inci yang kita buat jahit baju tu kan. Kat situ ada berapa dia punya apa? Inci dia. Ada 60. 60 tu umpama usia kita. Macam Kak Roha sekarang 45. Maksudnya buanglah 45 kat tali inci tu. 60 turut 45. Tinggal berapa lagi? Dalam 25 tahun itu lagi. Maksudnya 5 tahun untuk hidup. 45 dah berlalu dah. Tak ada buat apa dah. Nak pergi masa lalu tak boleh dah. Tapi Husna dengan apa untung. Berapa usia sekarang? 20, 21, 22? Sikit tadi itu kita buang. Maksudnya perjalanan tu masih panjang lagi. Masih banyak. Jadi jangan sia-sia masa sekarang. Jadi pertamanya tetapkan matlamat. Matlamat ni ada 2 lah. Matlamat kat dunia ni untuk apa? Dan itu jangan lupa matlamat akhirat. Di mana fokus syurga. Walaupun kita buat itu untuk dunia, tapi fokus untuk syurga. Kan? Dunia dengan syurga ni ataupun dunia dengan akhirat ni kita akan terpisah. Mesti ada kesinambungan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, okey. Kalau kita ingatkan tentang ini ataupun hormat kepada ibu Allah, ibu ayah kita kalau masih ada lah. Kalau tak ada, doakan untuk mereka kita. Jadi taat ibadah ni antara satu kita panggil kebahagiaan, keberkatan. Kak Roha sendirilah pengalaman. Kak Roha dulu belajar tak segede. Mengaku Cik Amir. Rendah tu nombor kat belakang tadi. Tak ada nombor 1, 2, 3 tak pernah. Tapi mungkin sebab kita taatkan, kita patuh, Allah mudahkan jalan hidup kita. Di mana Kak Roha masih ingat satu pesan sebab daripada pengendah ke menengah tak pernah kita remak. Nak pisah sekali tu masuk universiti. Itu dah first time. Jadi nasihat mak ni satu saja. Satu je tak banyak. Dia kata jangan kita bahasa orang Terengganu kan. Jangan bermain dengan lelaki. Maksudnya apa? Jangan bercinta lah kononnya. Jangan nak bercinta sibuk. Tapi dalam agama kontra dengan nasihat cikgu. Cikgu kata kalau awak masuk universiti tak jumpa lelaki, jodoh lah. Bahasa suami awak takkan kahwin. Susah nak kahwin. Nampak tak kat situ? Berlaku 2 kontra. Jadi kita ni sebagai remaja kan memang ada perasaan tu. Minat si dia lah, minat si A, si B. Tapi minat bersama tu.
Jadi masa tu kebetulan universiti belajar ada 3 tahun. Dia buat 3 tahun. Tahun Karuah tu sampai dia buat 3 tahun maksudnya segera untuk dapat ijazah. Alhamdulillah Kak Roh dapat. So, Kak Roh ada 3 dah kerja. Dah 3 tahun tu dah jadi pensyarah. Maksudnya 3 tahun habis. Maksudnya kuliah 22 dah habis tapi menganggur tahun. Tapi Kak Roh tengok perjalanan Kak Roh ni mudah. Mesti satu berkat kita taat mak ayah. Jadi mak ayah cakap apa, cubalah kita follow dia. Jangan lawan lah. Kan, boleh. InsyaAllah hidup berkat. Okey, yang terakhir lah. Yang terakhir, jaga hak Allah, Allah pasti jaga hak kita. Jadi sampai waktu solat lah. Jangan tangguh. Dan pesan mak Kak Roh lagi, cara ataupun kita ni kalau nak berkat waktu, antaranya kita solat awal waktu. Betul. Ni yang Kak Roh amal. Contohnya waktu zuhur kita kan. Solat terus lah. Sebab tu bila kita tunggu, nanti akan ada kerja. Kerja lagi akan datang. Bila solat ni? Kalau kita solat siap-siap, solat zuhur. Sebab ada seorang ni, dia fikir apa, Cik Amir? Dia banyak kerja, dia fikir nak solat zuhur pukul 4, nak sekali dengan asar. Pernah tak kita macam tu? Tak boleh. Solat asar zuhur pukul 4 suruh azan asar. Jimat wuduk dia kata. Satu wuduk 2 waktu. Tak boleh, tak berkat. Nanti kita meninggalkan apa tu kan, berlaku kesempatan. Jadi buat masa waktu saja, solat. Kemudian asar solat. Maksudnya macam tu sampai bila-bila. Jadi insyaAllah, contohnya tutup aurat kita perempuan kan. Tutup betul-betul insyaAllah. Bila kita jaga aurat kita, Allah akan hadirkan seorang lelaki insyaAllah. Seorang lelaki yang memang menjaga kita. Jadi kita jangan risaulah pasal jodoh ni. Kata dah ada orang. Satu tunang je. Ini senang. Jadi cubalah kita jaga hak Allah, Allah akan beri apa yang kita nak. Walaupun kita tak mampu. InsyaAllah. Itulah sedikit pesan. Tak ada orangnya. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan Roha atas nasihat yang bagi saya. Saya untuk diri saya jugalah benda tu. Jadi untuk Nik Usna, kita orang ada lagi ni. Saya dengan Puan Roha ada lagi ni 32, 45, 52, 13 episod lagi insya-Allah saya dan Puan Roha. Jadi lepas ni bolehlah menonton kami. Jangan lepas ni tak sudi tengok kami pula kan. Macam minggu depan ni tajuk best ni Puan Roha. Bab 33. Apa cabaran menjadi orang baik Kita punya next minggu depan. Itu memang mencabar nak istiqamah jadi baik ni. Jadi terima kasih banyak dan insya-Allah lah bila macam korang ni bagi saya lah ni nak cakap apa yang korang belajar ni lah, korang belajar ni memang apa pun dia tak ada istilah gagal. Bagi saya lah dalam hidup ni tak ada istilah gagal. Kita punya mindset tu sama ada kita berjaya atau kita belajar, tu je, dua tu je. Tapi kena sedia lah. Macam saya tabik lah bila diorang ni sedia untuk buat live Puan Roha masing-masing first time kan. Jadi memang wow. Tak cakap banyak sedia. So benda tu yang bagi saya budak-budak yang praktikal ke apa ni, bila sedia tu memang insya-Allah Allah akan ajar lah. Apa yang belajar tu korang sendiri rasa lah. Saya pun tak boleh explain benda tu. Jadi terima kasih lagi sekali. Tepat pukul 10 malam ni. Terima kasih banyak. Minta maaf dari batin semua. Jadi Puan Roha kita jumpa minggu depan. Korang kita jumpa Isnin insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.